Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tahun 2, untuk subjek sirah kita pada minggu ini, minggu ke-34, kita masih lagi di dalam tajuk yang sama minggu lepas, iaitu tajuk Sifat Tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan mencontohi sifat tabligh. Saya ulang sekali lagi, apa itu maksud tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Dan tabligh termasuk di dalam sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Bila Nabi menyampaikan agama Islam, jadi agama Islam tu semakin tersebar luas. Tak adalah ajaran Islam tu ada dekat Arab sahaja. Sekarang ni kita pergi mana-mana negara pun kita akan jumpa dengan orang Islam. Semakin banyak orang meninggalkan penyembahan berhala. Bila orang bukan Islam mula menerima Islam, makin banyaklah orang meninggalkan penyembahan berhala. Berhala ni apa? Berhala ini ialah patung-patung yang disembah oleh orang bukan Islam. Kalau awak nampak patung-patung dekat kuil tu, itu dipanggil berhala. Akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Bila Nabi sampaikan agama Islam kepada orang lain, secara tak langsung mereka akan tengok akhlak Nabi. Nabi memiliki akhlak yang mulia. Bila tengok akhlak Nabi, mereka akan ikut cara Nabi. Macam kita. Bila kita tengok seseorang tu, akhlak dia baik, perangai dia baik, kita mesti ada rasa nak ikut macam dia. Okey? Amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Masa zaman Nabi, orang bukan Islam ni sangat suka menilik nasib. Menilik nasib tu apa? Contoh macam dia tengok tangan kita, lepas tu dia kata, oh ni nanti awak akan berjaya ni. Ni nanti awak akan bertemu dengan seseorang ni. Dia macam meramal masa depan. Okey? Jadi semenjak datang Islam tu tak ramai dah orang yang menilik nasib sebab dia orang percaya bahawa semua ketentuan dan takdir adalah daripada Allah. Amalan sifat tabligh dalam kehidupan seharian. Okay, ini amalan sifat tabligh lah, macam mana kita nak menyampaikan dalam kehidupan seharian kita. Menyeru orang kepada kebaikan. Okay. Menyeru orang kepada kebaikan ni bukan macam kita pergi jumpa orang sana, kita kena bagi tahu dia tentang kebaikan-kebaikan, tak juga, okey. Tapi kalau macam kita berkawan dengan seseorang, lepas tu kita keluar jalan-jalan dengan dia. Jadi bila sampai waktu solat Zuhur, kita ajak dia untuk sembahyang Zuhur sama-sama. Itu dikira menyeru orang kepada kebaikan juga. Kita mengajak orang itu untuk berbuat kebaikan. Setiap apa yang kita ajak orang untuk membuat kebaikan, itu sama dengan menyeru orang kepada kebaikan. Benda kecil, benda perkara mudah pun sebenarnya sama macam kita menyeru orang kepada kebaikan. Mencegah kemungkaran. Okey, bila kita nampak sesuatu perkara yang tak elok depan mata kita, kita cegah benda tu daripada terjadi. Jangan kita diam pula. Contoh kita nampak kawan kita, dia curi duit kawan yang lain. Jadi tegur dia, cakap dengan dia, awak tak baik mencuri. Okey, cakap macam tu. Janganlah bila kita nampak dia mencuri, kita pun sama mencuri. Ataupun kita diam je, kita biarkan je. Tak boleh macam tu, okey? Kita kena cegah kemungkaran tu. Menyampaikan pesanan atau amanah yang diberikan dengan baik. Okey. Menyampaikan pesanan ni sama macam menyampaikan nasihat. Macam kita nampak seseorang tu dia
dia dalam keadaan susah ke, ataupun dia dia ada masalah ke. Jadi kita cuba nasihat dia dengan cara yang baik. Kita suruh dia buat kebaikan apa-apa, suruh dia solat ke supaya dia tenang. Atau amanah yang diberikan, ataupun kita ni diamanahkan untuk buat sesuatu. Jadi kita kena galas tanggungjawab tu dengan baik. Kita kena sampaikan amanah tu dengan baik. Pandai mengawal emosi dalam menyampaikan nasihat. Okey. Benda ni tak ramai orang yang pandai buat. Selalunya orang bila nasihat, dia cuba nasihat seseorang, kemudian orang tu tak nak dengar, dia akan marah balik orang tu. Tak boleh macam tu. Bila kita nasihat orang, kita kena kawal emosi kita. Maksudnya kita kena, kalau dia macam tak nak dengar cakap kita tu, kita tetap je buat baik dengan dia. Kita jangan marah dia. Lama-lama orang, bila dia tengok kita ni baik je nasihat dia, kita ni tak putus asa nasihat dia, dia akan cuba hargai kita. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk minggu ini. Saya harap awak semua faham apa yang saya cuba sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.